Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alladhi fariqul furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan Tuan Imam, jawatan kuasa pimpinan dan pengerusi, seluruh jawatan kuasa pegawai-pegawai masjid, pengurusan pentadbiran Masjid Ibad Ar-Rahman yang terlafaz dan terangkat serta tertulis namanya di dalam suratul Mu'minun, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi marha. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardh. Antara golongan yang paling dipandang oleh Allah Azza wa Jalla adalah ibad ar-Rahman, hamba Allah yang paling disayang, paling dikasih, paling dicinta. Antara kriteria dan tanda kita mencintai dan menyayangi seseorang, tuan-tuan dan puan-puan, pastinya kita akan memberikan hadiah yang terbaik. Ibad ar-Rahman. When we love someone or somebody, we will give or perform as well the best as we can. Bila kita menyayangi seseorang, kita akan memberi perhatian, hadiah, sumbangan, pemberian yang terbaik because of love. Orang yang mencintai seseorang tak mungkin dia akan berikan hadiah yang terburuk, yang terbusuk. Dia mesti akan bagi hadiah yang terbaik dan terwangi kerana cinta. Maka tuan-tuan, Ramadan adalah satu perlambangan. Ramadan adalah satu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla yang terbaik yang pernah tercipta dalam rekod penciptaan sejarah manusia, yang tidak pernah wujud, yang tidak pernah ada sepanjang manusia wujud. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir dinyatakan, tuan-tuan, ada beberapa orang nabi yang pernah meminta pada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memeluk dan mendakap Ramadan. Nabi dan umat-umat terdahulu pernah meminta pada Allah nak jumpa Ramadan, tapi Allah kata aku tidak izin, kerana the only one, hanya golongan yang akan bertemu dengan Ramadan adalah umat Muhammad. Oh, kalau dek kerana nak jumpa Ramadan ni kena jadi umat Muhammad, ya Allah, kami rela, angkatlah, cabutlah jawatan kami sebagai seorang nabi. Tak jadi nabi pun tak apalah, yang penting boleh jadi umat Muhammad, nak jumpa, nak duduk dalam madrasah Ramadan. Muslimin dan muslimat, poin yang pertama saya, punya ramai golongan manusia dan juga sebahagian nabi-nabi minta nak jumpa Ramadan, tapi Allah tak izin. Sedangkan kita tak pernah minta, tiba-tiba Allah bagi. Maka yang pertama, washkuru lillah. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan hadiah yang terbaik yang kami tak pernah minta, tapi engkau bagi. Because of love, you give the best. Ketika engkau memberikan hadiah ini yang terbaik ya Allah, maka layaklah, wajiblah bagi kami untuk perform tarawih yang terbaik, untuk tahajud yang terbaik, untuk as-siyam, saum yang terbaik, untuk mendengar kuliah yang terbaik, untuk menyampaikan kuliah with the best performance as I can, untuk memberikan yang terbaik. Because of what? Because kuntum khaira ummas ukhrijat linnas. Kerana kita terangkat dan tertulis sebagai world number one, umat yang terbaik. Tuan-tuan kena rasa macam tu. Kita kena rasa, Ramadan ni untuk aku ini.
Ramadan ni untuk kami je ni. Woi, tak boleh buat lebih kurang ni. Kita je ada ni. Kita kena ada perasaan rasa sense of belongings. Rasa Ramadan ni hanya kita punya, orang lain tak ada. So kita akan menghargai benda yang orang lain tak ada, hanya kita je ada benda tu. Itu yang pertama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam ruang waktu yang ada pada hari ini, Ramadan sudah masuk ke hari 17. Moga kita dah naik kelas. Amal soleh moga berbekas, di syurga nanti mengharap balas. 17 Ramadan sedang bertandang, seluruh umat kini diundang mengalun Al-Quran sepanjang zaman, tak lekang dik panas, tak lapuk dik hujan. Ramadan kini kian dihitung, apakah kita mendapat untung? Harapan umat seluruh digantung, mengharap amal setinggi gunung. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, izin Allah sekali lagi, kita sedang berada pada hari yang disebut sebagai one of the prestige and precious day. Tadi saya kata, kita sedang berada dalam hadiah, gerbang, gift yang Allah bagi yang tidak ada pada umat yang lain. Satu. Yang kedua, today, last night, semalam dan hari ini adalah hari yang sangat mahal, yang tak dapat digambar di kata-kata. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jika ditanya macam mana sejarah hari raya boleh wujud, siapa tahu? Macam mana tuan-tuan manusia boleh raya? Macam mana boleh Allah bagi hadiah hari raya? Yang berasal daripada Nairuz dan Mahrajan, dua hari raya yang dulunya tidak patuh syariah. Disebabkan hari inilah tuan-tuan kita dapat raya. Maka tuan-tuan, poin saya yang kedua, kerana 17 Ramadan lah tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dapat menikmati dan menghargai nikmat Aidilfitri because of today. Kerana hari ini tersebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, hari inilah hari penentu hidup atau mati. Hari inilah yang menentukan kejadian dan kemenangan pertama ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 313 batalion Ahlul Badar di medan Badar di Madinah, ketika Nabi hanya bersenjatakan 8 biji pedang, 6 baju perang dan juga 70 ekor unta dan juga 2 kuda, versus bertemu dengan musuh pertama Nabi daripada batalion Quraisy yang memiliki batalion persenjataan artileri senjata yang lebih lengkap, canggih persiapan mereka dengan 600 artileri, 700 unta, 300 ekor kuda yang dipimpin oleh Abu Jahal, Utbah dan Syaibah yang datang daripada Mekah. Berlaku peperangan ketika Nabi berusia lebih kurang 54 tahun. Nabi mengangkat pedang. Ini yang dikatakan, ada pandangan mengatakan bahawa Nabi menggunakan pedang buat kali pertama, pedang yang hampir mempunyai berat 200 kilo. Perang pertama berlaku pada hari ini. The first war in history, the first war in Islam, ketika Nabi berusia 54 tahun nak perang, nak pegang pedang dalam perang. 313 bertemu dengan 1000 tentera Quraisy, penentu hidup atau mati. Dan tuan-tuan, hari inilah yang menentukan terjadinya satu doa Nabi yang dibaca oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada perang Hittin pada malam 2 Oktober 1187, dan doa yang sama dibaca oleh Abu Ubaidah ketika 7 Oktober perang Islam dan Yahudi yang berlaku pada tahun lepas, yang sampai hari ini tak selesai-selesai. Doa yang sama yang dibaca oleh Nabi pada medan Badar, doa yang dibaca pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Ibnu Yusuf Najmuddin Al-Ayyubi, dan doa yang sama yang Abu Ubaidah baca malam 7 Oktober, hari Jumaat, malam Sabtu, perang yang telah menyebabkan 300 komando artileri senjata utama Yahudi ghanap runtuh 7 Oktober 2023. Puncanya hari ini. Apakah berlaku hari ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah sejarah perang Badar. Tuan-tuan dan puan-puan,
Walaupun kita dah banyak kali dengar siri, kisah, tapi sejauh mana kita absorb the feeling. Macam mana tuan-tuan, sejauh mana tuan-tuan faham hari ini, hari air mata, darah, peluh, keringat, tumpah, akhirnya Allah bagi hari raya. Because of today, hari ini adalah hari anniversary punca kuasa kita dapat hari raya. Kerana bila berlakunya peperangan pertama, sebab Nabi doa Rabbi anjizli ma wa'atani, satu doa yang menyebabkan meremang 313 tentera Badar. Ya Allah, andai engkau tidak memberikan kemenangan pada kali ini, ya Allah, nescaya engkau akan melihat la tu'bad ba'dal yaum, engkau akan melihat engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Doa panjang, saya ringkaskan. Pada malam perang Badar semalam, Nabi berjalan melawat kemah dari kemah ke kemah. Siapa yang tak bangkit tahajud? Benda yang sama Sultan Salahuddin buat, Al-Ayubi, pada malam perang Hittin di perbatasan Hittin. Di mana? Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Disebabkan hari inilah tuan-tuan, maka Allah kirimkan malaikat-malaikat, tanazzalul malaika minas sama, turunnya malaikat berbondong-bondong dari langit. Akhirnya perang Badar menemui kemenangan buat kali pertamanya. Tentera Badar menakluki, dan buat kali pertama tuan-tuan, perang General Quraisy yang world number 1, Panglima Quraisy nombor 1 dunia, tewas, jatuh, runtuh, luluh di medan Badar di tangan seorang anak muda yang bernama Mu'is. Tuan-tuan, siapa pernah pergi Maqbarah Badar? Siapa pernah pergi medan Badar? 14 syuhada Badar, nama di bawah tuan-tuan, pok muda yang baru tingkatan 1 dan tingkatan 2, sepupu dua beradik. Dialah yang membunuh Abu Jahal pada tarikh hari ini. Kematian Abu Jahal adalah pada tarikh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak recap tuan-tuan, beberapa peristiwa yang berlaku pada hari ini sangat besar dan banyak. Antaranya, hari ini juga disebut sebagai hari tarikh perlantikan officially. Hari rasminya Nabi dilantik sebagai seorang Rasul hari ini. Pada malam 17, hari ini adalah hari pertama Nabi sign jawatan sebagai seorang Prophet. 17 Ramadan. Satu. Yang kedua, hari ini juga diangkat sebagai, tadi saya sebut, hari kemenangan perang pertama yang Nabi pimpin dalam ghazwah yang dinamakan Badar. Dua. Bila menang tuan-tuan peristiwa Badar ni, Allah kata apa? Wahai walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam suratul Baqarah Allah kata bila menangnya Badar, walitukabbirullaha hendaklah kalian membesarkan aku yang telah memenangkan Badar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzab wahdah. Biarpun bersekutu musuh, tapi bila Allah kata kum, bila Allah kata kun fayakun, bila hampa menang, menang. Walaupun kalian datang dengan kuantiti yang sedikit, senjata yang lebih murah, tapi bila Allah kata hampa menang, menang. Hampa tak sudut lawan. Walaupun tentera Brigade Al-Qassam mereka berdiri sendiri tanpa dibantu oleh semua negara, sedangkan US, Yahud, Israel, Zion dibantu oleh 10 negara pro-Isra. 1 lawan 10. Bila Allah kata Brigade Al-Qassam, kalian menang. Kalian adalah rekrut yang menggantikan tentera Badar. Aku kata hampa menang, hampa menang. Walaupun hampa tidak ada markas di atas tanah, walaupun hampa tidak ada kemah di atas tanah, walaupun hampa tidak ada pejabat di atas tanah, tapi kalian telah berjaya merumpuh dan meluntuhkan seluruh batalion tentera Israel dari kota Ashkelon tepat 7 Oktober. Ini tentera ya ghalib illallah, ya ghalib illallah, walaqad nasarakumullahu bi badrin.
Siapa yang boleh lawan bila Allah kata menang, menang. Walaupun hama seorang. Dzalika min ayatillah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga hari ini berlakunya peristiwa perang terakhir bulan ni. Perang terakhir yang Nabi pimpin yang dinamakan Tabuk, bertemu dengan tentera Rom. Dan juga tarikh hari ini tuan-tuan adalah tarikh sebelum Nabi wafat. 2 tahun sebelum Nabi wafat, tarikh hari inilah hari raya kemenangan umat Islam di Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah, kalau Mutawif tak cerita, tuan-tuan pulas telinga Mutawif tu. Tuan-tuan kena tahu tarikh hari ini adalah hari kemenangan. This is the freedom of Mekah. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Merdeka. Mekah merdeka hari ini. Dalam peristiwa Fathu Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Datangnya kemenangan bila kamu melihat kemenangan dan bantuan daripada Allah. Wara'aitan nas, datangnya manusia berbondong-bondong. Tarikh hari ini Nabi bawa 10,000 tentera Islam daripada Madinah pulang ke Mekah setelah sekian lama Nabi tak balik. Siapa ingat cerita hijrah? Nabi keluar ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, Nabi tak pernah balik. Bukan tak mau balik, rindu ni jangan tanya, rindu ya Allah, rindu sungguh-sungguh. Tapi apakan daya, diancam oleh Quraisy. Nabi dah mai dah dalam peristiwa Hudaibiyah, tapi dihalau oleh Quraisy. Nabi patah balik dalam keadaan pakai ihram. Umur Nabi ketika itu plus minus 59. Punya sabak rindu ni tuan-tuan, nak habaq main, tak ada ayat nak habaq. Umur Nabi 61, Allah izin pada hari ini Nabi sampai ke Mekah. Tarikh hari ini peristiwa Fathu Mekah, bersama dengan 10,000 tentera Islam masuk ke kota Mekah. Akhirnya Mekah dan Quraisy berundur. Move. Tentera Islam datang, kami takut, kami tak mampu lawan. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, 10,000 tentera Islam datang di Madinah. Bergerak wahai demi tentera Islam menuju kota Mekah yang sangat megah. Nabi masuk pintu belakang. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. 360 berhala dimusnahkan pada hari ini. Maka Kaabah menjadi licin dan suci seperti yang kita lihat hari ini. Ini sejarah kita. Muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Semangat pula Saya puasa tau. Walaupun nampak semangat, saya puasa. Saya nak bagi tahu. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab semangat 17 Ramadan. Sebab hari ni hari kuat, hari ni hari menang. So kena tunjuk menang lah. Sebab tu saya pakai baju tentera darat. Ni warna tentera darat ni. Blazer pun warna tentera darat. Semangat. Hari ni hari kemenangan ni. So jangan buat cerai-cerai, buat kemas. Tuan-tuan yang terakhirnya, sallallahu alaihi Muhammad, apa lagi yang berlaku pada hari ini? Peristiwa. So tajuk kita hari ini adalah, baru nak sebut tajuk, nak habis dah. Orang sebut tajuk di awal kan, tak apa. Kita buat dia. Program kita hari ini dalam sejarah. Tuan-tuan, Ramadan menyaksikan turunnya bukan hanya kitab al-suci Al-Quran, tetapi turunnya semua wahyu dari Tuhan. Untuk rekod, wahyu pertama yang diriwayatkan, hadis yang dibawa oleh At-Tabarani, ketika mana Allah turunkan suhuf, lembaran panduan Nabi Ibrahim, diturunkan pada 1 Ramadan sekitar 2800 sebelum Masihi. Juga pada bulan Ramadan turunnya kitab Taurat yang menjadi kitab panduan Nabi Musa AS pada tanggal 6 Hijrah, 700 tahun selepas turunnya suhuf Ibrahim dalam Ramadan. Disusuli dengan kitab Zabur Nabi Daud, diturunkan oleh Allah pada tanggal 12 Ramadan, 500 tahun setelah turunnya kitab Taurat.
Kitab Injil menyusuli selepas kitab Zabur pada sekitar 13 Ramadan 1200 tahun selepas turunnya kitab Zabur. Dan penutupnya, penghulu segala kitab Al-Quran diturunkan tepat pada 13 Ogos 6610 Masihi atau bersamaan dengan 24 Ramadan ketika Nabi berusia 40 tahun. Tuan-tuan, maka genaplah rekod dokumentasi bagaimana Allah memilih the only man, hanya bulan ni untuk diturunkan semua kitab Quran, semua kitab dan semua wahyu, bukan hanya Quran. Tuan-tuan, bila sebut tentang kitab suci Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam, saya nak bawakan satu kisah. 20 kurang lebih 2014, kalau tuan-tuan masih ingat ataupun tuan mungkin pernah dengar cerita ni, ada seorang anak muda, dia ni buta matanya di Mesir. Sallallahu alaihi wasallam, buta sejak azali. Bila buta, tuan-tuan, dia ni tak pernah, bila dah nama pun buta. Dalam keadaan buta dan gelap, dia sangat mencintai dan meminati irama dan juga ilmu ulumul Quran. Maka dia buat permintaan kepada ayahnya, ayah, ya abi, inni uhibbuk. Saya sangat cinta apa-apa yang ada kaitan dengan Quran. Boleh tak ayah? Cik, ayah bawa saya, bawa cik nak belajar Quran. Cik boleh ke ni? Cik tak nampak? Tak apa ayah. Cik bersama Allah, Allah bersama cik. Akhirnya tuan-tuan, saya ringkaskan, ayah dia bawa bertemu dengan Tok Guru. Setiap hari naik motor 45 minit pergi cari Tok Guru Quran dalam keadaan anaknya buta mata. Saya rasa di YouTube masih ada cerita ni. Lama dah. 2014, tak silap saya. 2013. Budak tu tak jadi apa lah ni. Budak tu dah jadi syekh. Budak, zaman tu budak. Ni cerita ni dah jadi syekh dah. Syekh Qurra. Cerita dia, bila ayah dia bawa 45 minit pergi belajar Quran, pengaji Quran setiap hari, tuan-tuan. Ringkaskan cerita, dalam tempoh tak sampai kurang lebih 10 bulan. Dalam keadaan buta matanya, tuan-tuan. Genap, Allahumma salli ala Muhammad, Allah izinkan, tuan-tuan, dalam tempoh tak sampai 10 bulan, akhirnya anak dia berjaya menghafal komplit Al-Quran dengan 28 huruf hijaiyah, 6,236 ayat, 60 hizib, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 240 makra', 30 juzuk, 114 surah, lengkap dalam dada anaknya hanya dalam tempoh within 10 months only, dalam keadaan mata buta. Sehingga kan 2014, 2013 tuan-tuan, menjadi anak yang membawa nama keluarganya pelajar buta pertama yang paling ekspres hafal Quran 10 bulan. Sehingga akan menjadi masyhur anaknya, di viral dan ditularkan. Walaupun zaman tu tak ada lagi istilah viral, tapi menjadi siulan. Weh, hantar anak kawan tu kan, anak kawan ni, semua dah jadi glamour budak tu. Sehingga kan ditemu bual di stesen TV Al Jazeera Mesir, mubashir, secara langsung. Ditanya bagaimana resepi formula budak ni, macam mana boleh jadi hafizul Quran dalam keadaan buta mata tak sampai 10 bulan. Dalam duk temu bual, dia ceritalah bagaimana ayah dia bawa 45 minit naik motor setiap hari dalam tempoh 10 bulan, 45 minit. Sebelum saya sambung cerita, tuan-tuan, saya teringat sepanjang saya duduk 6 tahun saya bertugas imam tarawih. Sepanjang 6 tahun, setiap kali Ramadan, ada seorang pegawai daerah Lahad Datu, tempat saya dulu. Dia pencin. Lepas dia pencin, dia beli kereta Land Cruiser. Tempat saya dia panggil Ninja King, tempat kami di Sabang. Tuan-tuan, apa tak ada apa dia buat? Bila pencin, dia beli kereta 420,000. Sallallahu alaihi wasallam. Harga kereta waktu tu. Ustaz, saya pencin ni, saya beli satu kereta baru, saya tak ada nak buat kerja lain sepanjang saya pencin. Ni DO, tuan-tuan, bukannya kaleng-kaleng. Saya pencin, saya nak berkhidmat dengan ustaz. Tuan-tuan, seorang pegawai di peringkat daerah, bila pencin, beli kereta baru, dan dia bawa saya menjelajah daripada masjid ke masjid, jadi PA Ustaz Manis.
Duk elok pejabat daerah kan. Pencen, dia mai ambil saya setiap petang, pergi daripada masjid kampung-kampung. Saya jadual saya penuh dalam ladang. 30 malam. Setiap malam, setiap ladang berbeza masjid. Tuan-tuan, nikmat jadi imam tarawih di ladang-ladang. Tak boleh lawan dan tak boleh challenge. Walaupun saya balik Semenanjung, saya tak dapat rasa suasana Ramadan seperti di Sabah. Bagi saya di sini biasa-biasa saja. Bukan nak merendah dan melekehkan. Tapi di sana setiap malam sampai ke penghujung Ramadan. Sebab mereka menghargai, mereka tahu susah nak jumpa ustaz, susah nak dapat barang mahal ni tuan-tuan. Semayang sampai hampak tikar, tak cukup dalam masjid, bawa tikar solat di bawah celahan ladang pokok sawit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua sambut di celahan ladang sawit, bergegar pokok sawit. Allah sallallahu sallam alaih. Pokok sawit bergegar. Jadi setiap kali saya pergi, BDO ni akan follow mantan pencin. Oh, siapa-siapa mau jemput ustaz, kontak saya. Ha? Dia mengaku PA. Tak apalah, saya raih. Saya kata, ya Allah, seorang yang hebat, dia boleh merendahkan dirinya untuk nak bersama saya, tuan-tuan. Dan nak masuk masjid di tempat-tempat di Sabah, tuan-tuan, bukan 45 minit, sejam, 2 jam, jalan gerabel. Punya anak abang betapa jauh dan betapa berat dan periknya pengorbanan nak dapat satu malam tarawih ni, punya payah. Sana buka puasa, kami buka puasa 5.55. Ni kira 5.30 ni, 20 minit ni. Manusia yang paling awal buka puasa di Malaysia, kami lah. Saja anak abang. Nak bagi tuan-tuan jealous. 5.55 buka puasa dah. Tuan-tuan, pukul 6 pun nak pergi bazar Ramadan. Apa barang? Kami buka puasa awal. 7.30 settle lah tarawih. Isyak. 8.30 settle tarawih. Masa akan awal kan, buka puasa. Tuan-tuan, poin saya nak bagi tahu sallallahu alaihi Muhammad, betapa mahalnya nak dapat barang mahal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung cerita tadi. Kat mana dah? Hilanglah. Tadi cerita pasal apa tu? Ha, buta tadi kan. Dia belajar buta 45 minit. Jadi bila saya dengar 45 minit nak pergi cari guru Quran, bagi saya biasa. Sebab saya duduk di Sabah, mereka nak main masjid 2 jam nak sembahyang tarawih hanya dengan bersama Ustaz Manis. 2 jam nak melalui jalan gerabel ladang sawit. Betapa mahalnya nikmat tarawih. Penuh masjid sampai ke hujung Ramadan. Tengah-tengah temu bual budak tadi, tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang doktor, tabib, doktor perubatan, doktor pakar pembedahan mata. Tengah live dia telefon, dia nak memberi sumbangan secara percuma pembedahan free untuk anak ni. Muhammad Syekh Anas ke Walid nama dia. Saya berhajat dan berkenan untuk memberikan donasi dan pembedahan percuma, pembedahan mata free kepada budak ni. Tengah live, tuan-tuan, teriak habis anak mak-mak dia. Sebab ya Allah, anakku boleh teriak lah, anakku boleh tengok dah, anakku boleh celek dah. Mak seronok. Yang budak ni, tuan-tuan, tak kata apa, senyap. Saya rasa ada rakaman tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa minit ditanya apa perasaan, apa pandangan dan apa perasaan, dia kata apa, tuan-tuan? Minta maaf doktor, saya mohon maaf, terima kasih banyak, terima kasih sangat-sangat atas penghargaan, atas sumbangan doktor nak melakukan pembedahan percuma. Tapi saya minta maaf sangat-sangat, saya tak dapat nak terima tawaran dan pelawaan doktor untuk diberi pembedahan percuma. Tuan-tuan, orang yang dah lama buta 10 tahun diberikan tawaran percuma, tiba-tiba menolak, tak mau tengok dunia. Tuan-tuan rasa apa? Limadha ya walad? Kenapa tak mau tengok dunia ke? Tak mau tengok mak ke? Tak mau tengok ayah ke? Tak mau tengok ke kawan-kawan rumah? Apa jawabnya? Ya Syekh, sepanjang saya buta dan sepanjang saya gelap, hubungan saya dengan Quran macam ni.
Saya sangat dekat, saya sangat erat, saya sangat rapat dengan Quran. Saya takut bila saya dah nampak, bila saya dah celek, saya tengok dunia, saya terpesona pada dunia, saya akan makin jauh dengan Quran. Maka saya memilih untuk lebih dekat dengan Quran daripada melihat dunia. Tuan-tuan, tak ada nilaian. Dan sampai sekarang Syekh tu buta. Aku lebih rela daripada cacat OKU penglihatan daripada aku cacat bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kita boleh ambil, kadang kita manusia ada orang yang sempurna pada jasad tapi cacat pada perasaan, tapi ada orang yang cacat pada tubuh badan tapi sempurna pada perasaan. Bagi saya tak tahu tuan-tuan setuju ataupun tidak, orang yang meninggalkan Quran sehari ni, bagi saya, walaupun dia sempurna tubuh badan, tapi dia mungkin cacat pada perasaan. Tengok Quran tak rasa nak baca. Tuan-tuan, macam mana Quran boleh turun? 37 tahun Nabi tunggu. Ni penutup. Ni nak bak mai betapa mahal nak dapat barang mahal. Betapa susah nak dapat barang mahal. Tuan-tuan, hari tu semenjak tragedi Palestin, rakyat Gaza, rakyat Palestin dipotong bekalan elektrik, dipotong bekalan air, dipotong bekalan data dan internet. Mereka jadi seperti 50 tahun dulu, hidup zaman klasik, pelekat api, tiup api dengan arang ni. Zaman lah ada lagi orang duk tiup api dengan arang. Palestin, tuan-tuan tengok 2-3 minggu lepas, ketika nak buka berpuasa, anak duk minta teriak lapar ni, apa yang mak dia buat? Mak dia ambil batu, mak dia ambil kayu, mak dia ambil rumput, ambil dalam baldi, ambil dalam bekas, buat jadikan sebagai tempayan, dan dipelekat, dibakar api, dihidupkan api, bakar buat sup batu. Ketika Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, baca doa tuan-tuan, hanya berbuka dengan sup batu dan sup kayu. Nak abang mai kata, nak habaq ke anak kita makanan tak ada, tak tergamak. Akhirnya mak masak, buat-buat masak, supaya anak bila tengok mak masak, anak tahu kata, oh kita ada makanan hari ni. Padahal itu hanya batu dan rumput pasir. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita bawa cerita macam ni, nak makan buka puasa sikit, dia teringatlah sikit kan, dia beringatlah. Bukanlah tak boleh makan, makanlah kan. Cuma dia tak beradon sangat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Poin terakhir saya. Nabi 37 tahun tuan-tuan, ketika rakyat Gaza dipotong bekalan elektrik. Dan setelah 3 minggu hari tu, sallallahu alaihi wasallam tahun lepas, 3 minggu, Israel buka sehari. Dia punya depa berguling tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, 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 Allahu Akbar. Baru jumpa elektrik 3 minggu. Blackout. Baru ni tuan-tuan tengok kan, tentera Jordan dan Brunei bawa dengan menggunakan Charlie C-130, dilepaskan menggunakan parachut, kotak-kotak makanan kurma dan juga tepung. Ketika rakyat Gaza pegang peluk tepung daripada parachut C-130 tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia peluk tepung, dia cium ni macam dapat ketui mah. Sebab rakyat Gaza kalau hang bagi ketui mah tak ada harga. Kami tak mau emas, kami tak mau perak, kami tak mau duit, kami nak barang makan. Sebab dah 5 bulan kami tak makan. Harga sebiji nasi lebih mahal daripada ketulan emas. Bagi emas nak buat apa? Nothing. Useless. Bukan menidakkan harga emas, nilai emas, tapi tak berguna, bukan tempat dia, bukan masa dia. Peluk cium ni tuan-tuan, tak tahu nak abang, dapat tepung je pun. Kita tepung berselerak. Silat-silat dah overdue, beli-beli barang, beli roti gardenia, tak ada makan, berkulat, buang macam tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi Muhammad. 37 tahun tuan-tuan, umat Islam blackout. Izinkan saya menggunakan ayat, 37 tahun umat Islam blackout. 37 tahun dunia blackout, tak ada Quran. Sebab Quran adalah al-ilmu nurun. Quran itu adalah cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tunggu sampai umur Nabi 37 tahun. Siang berdakwah, malam beruzlah, meminta pada Allah akan hidayah. Ya Allah, aku tak sanggup melihat orang umat Quraisy sembah tokong, sembah berhala.
Nabi minta berjalan kaki setiap malam, meninggalkan rumah Sayyidatina Khadijah, naik ke Gua Hira Jabal Nur. Menangislah pada Allah, mengadu dalam uzlah. 3 tahun. Umur Nabi 37, 38, 39, umur 40, sehinggalah semalam barulah for the first time turunlah Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat dipimpin oleh Jibril. Buat kali pertama membawa Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. La adri, aku tidak tahu. Sebab Nabi tak pernah belajar bahasa Arab. Itu kejadian. Tuan-tuan, cerita ni dia kena cerita di Jabal Nur, baru sampai feeling. Pergi umrah sekali, kita cerita di sana, di atas Gua Hira, baru sampai. Ringkas cerita, bila dibaca berulang kali dalam kitab Sirah Nabawiyah, dibaca, diulang, dibaca, diulang. Sebab tu Quran perlu diulang, dia panggil tasmi', dia panggil takrir. Nabi tak mampu baca, sebab apa? Sebab dahlah Jibril tu satu berat, Quran tu pun berat, bukan berat kilo fizikal, tapi pada roh. Sebab Al-Quran ni benda berat. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Lepas Nabi terketal-ketal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bergetar dan berdebar dada Nabi saat dipeluk. Ketika itulah tuan-tuan, Jibril dalam riwayat mengatakan, sallallahu alaihi Muhammad, Jibril ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Buka satu sayap tuan-tuan, baru satu sayap, tertutup langit bumi, timur dan barat, baru satu. Bukan 600 sayap. Tu baru satu Jibril. That is why jawapan kenapa kita tak mampu melihat Allah dan malaikat. Sebab Allah dah test. Nabi yang jadi Nabi pun tak mampu melihat Jibril. Itu baru satu malaikat, tak tengok Allah lagi, dah pingsan. Muslimin dan muslimat, dzalika min ayatillah. Ringkaskan cerita, umur Nabi 40, maka baru dapat barang mahal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tuan-tuan, poin saya adalah Quran dalam setiap halaman safhah Quran tu, bila kita buka, kita selok tuan-tuan, dapat rasai bahawa tuan-tuan kena rasa tapak kaki Nabi naik ke Gua Hira 3 tahun. Tuan-tuan kena rasa bagaimana air mata Nabi menangis dan menitis. Kita kena rasa darah Nabi menitis. Nabi pijak tanpa kasut, pijak bukit Gua Hira 3 tahun tuan-tuan, baru dapat 5 ayat. Sepanjang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, lengkap Quran, ringkas dan padat. Jadi pelajaran dan pengajarannya tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak abang mai kata, betapa sukarnya nak dapat Al-Quran. Tiba-tiba kita tengok Quran tanpa ada perasaan. Muslimin dan muslimat, berapa orang yang di pejabat dia sekarang, di atas meja ada Quran? Berapa orang yang dalam dashboard keretanya ada Quran? Berapa orang yang dalam bilik setiap bilik tidur anaknya ada Quran? Berapa orang yang di asrama anaknya ada Quran? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini mampu memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan dan pencerahan. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, semua makhluk, semua orang akan meninggalkan kita ketika kita bergelar janazah, illal Quran, kecuali Quran yang akan menemani. Yushfa'ani lil abdi, dia akan menjadi hujah. Itulah ayat yang kita baca, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa khatam Quran yang kita baca tu, waj'alhu lana hujjatan, jadikan bagi kami pembela, pelindung, penolong, penjaga, pemelihara, peneman, makanan, penghibur, penyelamat. Ketika kami tak ada apa, jadikanlah ia sebagai peneman. Ketika kita lapar, Quran datang sebagai makanan.
Ketika kita sunyi, Quran datang sebagai teman. Ketika kita gelap, Quran datang sebagai cahaya. Ketika kita lapar, Quran makan, Quran datang sebagai santapan. Ketika kita panas, Quran datang sebagai pendingin hawa. Wa huwa al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikanlah kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. 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 Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa albisna bi khilatil Quran warfa' darajatana bi fadilatil Quran ya Allah wa albisna bi khilatil Quran. Jadikanlah kami insan yang dihiasi, ditunjuk jalan, diangkat darjat dengan kemuliaan ketinggian Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf andai ada kekurangan. Bertemu lagi. Salam siaran, salam nuzul Al-Quran. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.